Jangan rakam. Bang, biar dia pun rakam. Dia fikir aku rakam, dia rakam juga bang. Itu kita tinggal. Dah. Tak, abang datang pun macam serbu macam polis nak tangkap penyayang mana polis macam tu. Gila kat Cina lah, langgar Cina lah. Kaki lima sana, asal tak langgar. Kenapa Melayu juga? Weh, timbul diorang kan. Timbul apa? Ya macam ni, dia kalau Cina juga. Yalah, orang Melayu niaga ni. Jalan ni. Jangan kata orang pun. Jangan kata orang. Ayat Mana? Topi askar. Ayat tu askar. Topi askar, seluar askar, baju askar. Ayat tak? Alright. Nak jadi askar? Baik. Nak jadi askar ke jadi da'i lah, jadi ustaz kan? Nak tak askar. Nak jadi askar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Okay, Alhamdulillah. Ya, sembang-sembang petang. Sembang-sembang petang. Sembang-sembang santai. InsyaAllah nak pergi beli barang ni. Beli barang bawa anak yang nombor 5. My little. Bukan little, ada little lagi. Ini yang nombor 5. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allah bagi kita banyak peringatan ni sebenarnya. Saya minta lah kita yang beruniform. Saya ada post baru saya ada post video 2019 pun saya post. Saya post yang pasal saman masjid 10,000. Saya post pula yang pasal DBKL kacau 2019 tu, video lama tapi saya post juga. Sebab apa? Dia ada berkait dengan cara kita bekerja. Ini masalah dalam negara kita. Sistem yang dididik dalam unit beruniform, dia tak ada usul-usul dakwah. Dakwah tu bukan satu keutamaan dalam unit beruniform. Sedangkan unit beruniform ni dia kena ada sifat dakwah dalam kerja. Minta maaf lah, saya bagi pendapat, pandangan. Kita tak boleh kerja ikut sistem arahan, ikut sistem bos. Kalau bos kita tak betul, kita ikut juga, habis. Apa guna kerja kita? Bagi saya hari ni, kita tak ada bawa sifat kerja yang nak menyelesaikan masalah tu dengan baik. Kita banyak gunakan lambang dekat baju kerja, lambang yang ada tu sebagai satu perintah arahan yang tak ada tolak ansur dah. Terlalu kuat sangat lambang tu, tak ada tolak ansur. Agama ni, agama Islam ni agama yang agama yang tolak ansur, yang boleh apa tu? Yang boleh bertoleransi. Dan benda ni berlaku dah lama dah puluh-puluh tahun. Waktu saya berniaga kat Stesen Tengah pun kena kacau juga dulu. Waktu saya mula-mula berniaga kedai makan pun, saya berniaga nasi lemak tepi jalan pun kena kacau juga. Perkara ni tidak ada sifat dakwah. Macam mana kita kerja hari ni cari rezeki halal. Tujuan kita hari ni nak cari rezeki halal, nak menyukakan makhluk Allah dengan kerja kita. Hari ni tengoklah, semuanya ambil tindakan atas arahan suruh saman.
kita tak nampak dengan akal yang ada sifat dakwah. Kan, saman pelajar dekat college, kan, saman masjid, kan, saman itu, saman ni. Tapi kalau kita ikut akal, yang mana puak-puak makan kenyang terberdahak ni, jerung-jerung ni, tak settle-settle lagi pun. Cuba fikir, kalau betul-betul lah kita kerja tu, betul-betul kan, setia pada lambang, kita kerja tu, kerjalah betul-betul. Kan, ini setia kita pada lambang tak kena, babe. Sebab apa? Tak ada sifat dakwah. Bila ada sifat dakwah, dia akan ada sifat akal yang baik, kasih sayang, budi bicara yang baik. Kita sepatutnya unit yang beruniform ni ada dakwah. Di Indonesia, diorang dah mula buat kerja dakwah dalam unit beruniform ni. Pentingnya taklim, majlis taklim di tempat kerja. Unit beruniform ni kena buat majlis taklim selalu, majlis ilmu selalu. Mereka berhadapan dengan masyarakat setiap masa. Mereka berjumpa dengan masyarakat setiap masa. Diorang penyampai apa yang diarahkan oleh kerajaan ataupun majikan mereka, bos mereka. Jadi mereka nak kena sampai tu dengan akhlak, bukan dengan kasar, dengan cara macam tu. Kalau nak tengok adil, pergi tengoklah. Saya nak tunjuk dekat Puchong, dekat Selayang, ni dekat Ipoh, Kampung Simi, mana-mana tempat non-Muslim bersepah, babe, niaga. Bukan kata sekarang, dulu, babe. Bukan zaman Covid, zaman dulu-dulu lagi, kan. Kalau kita betul lah kerja, dengan rasa macam aku kerja betul, aku setia dengan lambang aku, aku taat dengan lambang aku, okay, fine, bagus. Itu satu juga tuntutan. Tapi janganlah sampai berat sebelah, sampai hilang sifat toleransi, sifat budi baik. Kadang-kadang kita tahu yang kerja pun rasa macam serba salah je nak buat benda tu, tapi terpaksa. Aku pun cari rezeki, yang nak rampas pun cari rezeki, aku pun cari rezeki kerja, yang aku kesaman pun cari, sama juga. Jadi ini kita, apa yang saya nak kongsi, ini sistem yang kita guna pakai dan kita didik dalam sektor kerajaan kita. Minta maaf saya cakap, ini saya cakap, kita hari ni tengoklah cara kita mendidik masyarakat. Dalam bidang politik pun didik masyarakat, didik rakyat dengan emosi. Didik pekerja, didik orang bawahan dengan emosi. So emosi lah yang mereka bawa. Rakyat pun bawa emosi, semua bawa emosi, bawa benda-benda yang, nampak? Sebagai orang yang ada jawatan, ada kuasa diberikan, bukan pun kamu dapat tu di atas ni, di atas kelebihan kamu. Kamu hirup udara. Udara ni kita tak ada udara, macam mana nak bernafas? Cuba duduk dalam air, cuba rendam dalam air tu 5 minit. Macam mana kita duduk di atas darat ni dapat bernafas? Nafas yang kita sedut ni, udara, oksigen yang kita sedut ni, bayar tak? Percuma je Allah bagi. Jangan fikir kita punya kelebihan, kita ada hak untuk nak saman, kita ada hak dengan lambang kita, dengan kerja kita, dengan jawatan kita. Kita boleh buat suka-suka hati. Aku ni jawatan aku lah, aku ada kuasa lah, aku tanggungjawab aku lah. Jangan. Kita bernafas pun Allah bagi percuma ni. Cuba fikir sikit. Jangan didik rakyat dengan emosi yang dah diwarisi berpuluh-puluh tahun, babe. Ni sistem ni kita ambil daripada mana? Kebanyakan daripada zaman British. Di zaman pemerintahan British diguna pakai sistem tu. Harta sebelum merdeka lagi dah digunakan sampai ke hari ni. Saya pernah melalui benda ni dengan institusi kerajaan. Bila saya didatangi oleh pejabat buruh mengatakan saya ni menganiaya pekerja, sedangkan pekerja tu tak betul. Kamu datang terima aduan, kamu tak siasat pun, kamu tak duduk pun di situ, kamu tak rasa pun. Kalau pekerja saya Sabtu Ahad, kamu datang kerja nak minta kerja office, duduk datang kerja kedai makan, tapi minta cara kerja office, mana boleh. Kau masuk kandang kambing, kamu nak jadi itik, mana boleh.
Kamu kena jadi kambing lah. Inilah kehidupan kita hari ni. Sistem yang diguna pakai ni, minta maaf saya cakap, saya rakyat Malaysia. Saya tengok hari ni sistem yang hari ni kerajaan duk guna pakai ATA ni. Boleh pakai, tapi cara membawa sistem tu tak betul, babe. Nampak sangat cara, kalau kata kuku besi, kejam sangat. Kejam sangat, kasar sangat. Tapi hampir samalah. Bagi adik-adik semua, bagi abang-abang, tuan-tuan, unit beruniform, terutama majlis yang ada kuasa nak saman ke apa semua ni, gunalah ni kelebihan ni. Dah saman, lepas tu orang report dah jadi warga nak cover. Memalukan. Saman pelajar, saman masjid, kita tak ada langsung toleransi, tak ada sifat, tak ada akhlak dakwah. Pentingnya dakwah dalam kehidupan ni. Sifat dakwah ni penting, bukan hanya kerja kita nak cari rezeki, nak cari makan, nak hidup. Tapi fikir kita kerja ni untuk sukakan Allah. Sebab itulah banyak korupsi, banyak rasuah, banyak apa. Sebab sistem kita dididik dengan emosi. Bila didik dengan emosi, dengan nafsu, tak rasalah diri tu, tak ada apa-apa, rasa diri tu macam siapa-siapa. Aku siapa-siapa. Saya kadang-kadang didatangi pun mereka-mereka ni kadang sifat, ya Allah, cakap pun nampak, tak payah kita nak mendabik dada cakap. Kita ni datang, Allah bagi kudrat, Allah bagi kelebihan, boleh berjalan, boleh bercakap, ada kerja. Bersyukur dah tu. Kerjalah dengan berkhemah. Kita ni umat Islam yang banyak kerja beruniform ni, yang boleh bagi saman ni, semua kebanyakan orang Melayu. Dan Melayu jugalah yang akan tunjuk belang pada Melayu. Ini yang letih ni, tunjuk belang dengan Melayu. Itu yang bangsa lain acah tak acah lah kita. Kebelakangan ni Allah tunjukkan permainan-permainan. Tora datang lagi dengan permainan baru. Sama-samalah kita belajar. Saya bercakap ni bukan nak nampakkan kelemahan, keburukan, nak cari buruk, Zoli kau cakap benda buruk, bukan. Cakap ni sebab sayang. Cakap ni sebab nak selamatkan. Sampai bila nak pisang? Okey, papa beli. Sampai bila ideologi sistem ni nak masuk dalam mentaliti generasi ke generasi, menjadi legasi pula sistem ni diguna pakai. Bekerja dengan emosi, bekerja dengan pangkat, bekerja dengan kedudukan, bekerja dengan aku. Ada apa-apa, aku siapa-siapa. Jangan. Kelebihan yang Allah bagi pada kita untuk kita guna dengan baik. Bawa sifat dakwah. Sifat dakwah ni yang pertama, kita bercakap dengan baik-baik. Bercakap dengan baik, bercakap dengan hikmah, bagi dulu amaran dengan baik, bagi dulu, sediakan dulu kelengkapan ni penerangan. Tak ada, ni main rampas. Dah macam dijajah. Negara kita bukan dijajah, diperintah. Tapi seolah-olahnya macam dijajah hari ni. Ibadah tak boleh, itu susah, kena sikit saman. Kita bukan dijajah, kita diperintah oleh kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Betul ke saya cakap? Minta maaf lah saya cakap. Tapi inilah sistem yang kita nampak ini. Orang Melayu tak kaya, kita susah hati. Orang Cina, orang India kaya, wah kita susah hati. Orang Melayu nak senang, nak kaya, kita dengki. Betul ke? Sepatutnya kita lagi meraihkan. Bagi, ada peniaga-peniaga kecil tepi jalan nak berniaga. Jom bangkit, fikir macam mana nak settlekan benda ni. Sediakan satu tapak yang selesa untuk diorang, yang ada tempat kunjungan orang ramai. Sediakan satu tapak. Okay, you all pergi berniaga kat sana. Cukup fasiliti, elektrik, air, jaga kebersihan. Duduk situ peniaga-peniaga kecil.
Hidup kan. Bukannya kawan tu pergi berniaga, kau pergi rampas, kau pergi marah, kau pergi buat macam kawan tu penjenayah besar. Sedia kan? Kawan tak ada tapak. Sedia kan tapak? Rizak Melayu banyak yang kena jual. Tanah-tanah kampung habis, bangsa lain teroka buat dusun. Apa ada kelebihan pada bangsa Melayu? Bangsa Melayu sikit nak buat itu salah, buat ini salah, buat itu tak boleh. Masuk semua. Jangan terlalu keras. Adalah sikit kasih sayang. Agama tu penuh dengan kasih sayang. Ada agama, ada hikmah, ada dakwah, ada semua ni. Minta maaf lah, saya bercakap sebab makin lama kita tengok makin worse, makin teruk. Inikah sistem politik yang ada hari ni? Politik yang duk hebat berbicara, hebat duk berkempen, ideologi diorang kita nak pakai ni semua. Adakah? Kempen selalunya dengan emosi. Kempen bukan dengan dakwah hikmah, dengan emosi. Mencerca sana, menghina sini, berjanji sana, berjanji sini. Di end, apa yang ada? Sistem yang sama diguna pakai, yang tak memberikan keadilan, kesamarata kepada rakyat. Cuba fikir. Cuba. Allah bagi ni. Allah bagi. Sementara Allah bagi. Kalau Allah dah cabut, kita punya akal ni jadi gila. Ni hari ni pun rakyat dah emosi dah. Berapa peratus meningkat setiap hari, setiap masa. Peratusan rakyat Malaysia yang mengalami masalah emosi. Sebab apa? Tekanan. Tekanan ni bukan datangnya daripada ni, tekanan daripada pemerintah. Bukan kita dijajah, kita diperintah. Jadi minta maaf semua. Yang mana ada lambang-lambang tu, gunakanlah. Tukarlah sikit. Tukar sikit. Ideologi. Jangan kita nak buka buku je. Bila pergi je nanti, kita guna buku ni. Buku ni, tengok akta dia. Dah ditulis tahun ni. Ni akta ni tahun ni ditulis. Semua ada akta. Setiap kementerian ada akta, babe. Buku tu dipakai. Kaji balik lah. Kaji balik. Rakyat hari ni semakin lama semakin berfikiran terbuka. Lebih rakyat lebih lebih berdaya sains, lebih bijak, lebih terpelajar. Kita tahu hari ni rakyat daripada segi pendidikan semakin lama semakin maju. Dari segi kemahiran pun semakin lama semakin meningkat. Fikir. Jadi sama-sama lah. InsyaAllah semoga yang ada lambang tu, kerjalah dengan dakwah. Bawalah dakwah masuk hidup. Pentingnya bawa dakwah masuk hidup. Dalam agama dia bukan nak berkasar, nak rampas, nak saman, nak tak. Dalam agama tak macam tu. Janganlah jadikan agama nampak tak ada kasih sayang. Kita tengok hari ni, agama dah makin jauh dengan sunnah. Kasih sayang dah makin lama makin jauh. Salam tak boleh, peluk tak boleh, ziarah tak boleh, dah makin jauh. Lepas tu kita nak tekan lagi. Silap tak pakai mask, saman. Tak ada data, saman. Tak ada tu, saman. Tak ada ni, saman. Belum kaji betul-betul. Kaji dulu. Kamu jadi sebahagian daripada makhluk tempat tu. Ni agama. Dia siasat dulu. Dia duduk situ, dia jadi sebahagian. Aku jadi sebahagian daripada golongan yang ada kat situ untuk nak siasat, untuk ambil tahu. Bukan datang ambil laporan, catat, tengok dengan mata, fikir, terus buat tindakan. Siasat. Rakyat semua bukannya rakyat bodoh, rakyat bijak, babe. Rakyat pun selama ni dah setia, taat. Taat dengan perintah, taat dengan arahan. Tak kalah tak nampak dekat situ, tak kalah suka-suka hati, mesti ada sebab. Berlakunya satu-satu perkara tu, kaji dulu. Buatlah kerja dengan dakwah. Saya bukan baik, saya bukan pendakwah yang baik, saya bukan ni, tapi bawa usaha dakwah dalam hidup kita. Meniaga ada dakwah, kerja ada dakwah, jadi kaki tangan awam ada dakwah. Jadi semua ada dakwah.
barulah hidup. Bawa politik, ada dakwah. Jadi pemimpin yang suka berdakwah. Kan? Jadi wakil rakyat bukan nak tunjuk nak majukan kampung, nak majukan daerah kau. Tak. Nak majukan agama di tempat kau. Bawa fikir dakwah. Betul. Kita ada parti Islam Malaysia. Mana pergi? Fikir ni. Fikir dakwah dulu. Kita nak semua, bukan satu parti, semua parti Melayu. Semua parti Melayu yang beragama Islam ada fikir dakwah. Semua kerja ada fikir dakwah. Semua golongan ada fikir dakwah. Semua kerjaya, karier, semua ada fikir dakwah. Kalau semua ada benda ni, insya-Allah hidup kita makin lama makin baik, makin bagus, makin bagus, makin bagus. Agama makin berkembang dan insya-Allah kita boleh selesaikan benda ni dengan baik. Tak ada jadi fitnah, takkan jadi kalut, takkan jadi huru-hara. Kenapa hari ni banyak berlaku perkara tu? Sebab kita tak bawa usaha agama, usaha dakwah dalam kehidupan kita. Alright. Saya tahu. Tapi hanya itu. Berkembang ke tak? Nur Zuraiti Kak Long? Berkembang tak? Sampai tak? Sampai tak usaha tu? Usaha dakwah tu sampai ke pihak atasan? Ke pihak kaki tangan yang awam? Sampai? Tak. Sedangkan usaha dakwah di Malaysia ni dah berabat-rabat tahun diusahakan. Tapi sampai tak? Sampai tak ideologi tu, pemikiran tu dalam pemikiran kerja kita? Sampai? Tak sampai. Tak ditekankan, tak diambil berat benda ni sebagai satu benda, satu kerja yang penting. Kerja yang penting. Benda kerja yang penting. Bukan kerja nombor 2, nombor 3. Kerja yang utama. Aku jadi penguatkuasa majlis. Aku kerja. Tapi dalam kerja aku ada kerja dakwah. Aku wakil rakyat. Dalam kerja aku ada kerja dakwah. Aku berpolitik, aku menteri. Aku lebihkan kerja dakwah. Lebihkan untuk, kalau ada kerja dakwah, dia takkan cakap pam dekat kalau tengok dekat Dewan Rakyat ni. Kalau ni Dewan Rakyat belum buka lagi. Kalau Dewan Rakyat buka, kau tengoklah. Pam sana, pam sini, berperang. Pum pam, pembangkang. Dengan kerajaan lah. Apa-apa benda tu ditayangkan di TV. Diajar, dididik rakyat untuk melihat emosi pemimpin. Melihat, dan pekerja-pekerja pula bawahan pun diikut dengan emosi-emosi yang ada ni. Ini yang berlaku. Nampak di situlah. Bukan nampak macam tak ada apa-apa. Tapi itulah kesan dia hari ni, yang dimiliki, yang dibawa oleh yang bekerja, yang ada tanggungjawab lah. Baik, terima kasih semua. Minta maaf tegur atas maksud berkasih sayang kerana Allah SWT. Malu babe? Rumah Allah di Saman, tak malu ke? Malu babe. Malu. Masjid di Saman. Saman kerana apa? Allahu Akbar. Malu babe. Yang Saman tu orang Islam juga. Malu. Saya rasa, ya Allah, di mana kita nak letak ni? Negara luar ada buat ke macam tu? Negara Malaysia buat macam tu. Saman 10,000 kat masjid. Sebab apa nak suruh masjid tegas? Takkanlah masjid tu tak tegas. Siasatlah dulu. Dakwah dulu. Bawa sifat kasih sayang. Bawa sifat kasih sayang. Agama ni penuh dengan kasih sayang. Bercakap ni pun atas maksud kasih sayang. Sayang. Tak nak kita ni beremosi dengan nafsu. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.